Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup 5 ingin membentangkan tentang perpaduan kaum. Perpaduan kaum bermaksud semua kaum di dalam sesebuah negara saling bekerjasama atau dengan erti kata yang lain, berganding bahu untuk membentuk sesebuah negara yang aman dan makmur. Sesebuah negara yang maju tidak akan wujud tanpa perpaduan dari semua kaum. Sebagai contoh, negara Jepun mempunyai perpaduan 100% yang menyebabkan negara itu membangun dengan megahnya. Perpaduan kaum di Malaysia didapati agak rapuh dengan pelbagai isu yang melibatkan etnik yang berbagai. Perkara ini berlaku kerana setiap etnik mempunyai latar belakang yang tersendiri dan ingin menjaga kepentingan kaum masing-masing. Hubungan etnik merupakan perkaitan antara etnik dan kaum. Sebagai contoh, kaum Baba dan Nyonya, suku Bajau, suku Karasan Dusun dan sebagainya. Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai pelbagai keturunan, etnik, warna kulit, agama, bahasa dan adat resam. Antara kekuatan perpaduan kaum yang kita boleh perolehi ialah masyarakat membentuk sebuah negara bermasalah meningkatkan ekonomi di sesebuah negara. Sebagai contoh, pemasukan pelabur asing mampu mempengaruhi kadar pertukaran wang asing yang membantu kepesatan ekonomi di sesebuah negara. Seterusnya, kita juga mampu meluaskan pasaran ke peringkat antarabangsa dari segi import dan ekspor negara. Sebagai contoh, membuka sebuah syarikat untuk mengeluarkan barangan dan mengekspor ke luar negara. Kekuatan yang kedua ialah dapat meningkatkan imej negara. Sebagai contoh, menjadikan Malaysia sebagai penanda aras kepada negara lain yang sedang membangun dan atas semangat perpaduan, kestabilan dan keharmonian antara masyarakat yang dimiliki. Perpaduan juga dapat meningkatkan imej negara hasil daripada kerjasama antara semua kaum tanpa timbul sebarang permasalahan. Sebagai contoh, pada musim perayaan terutamanya, semua rakyat negara ini sudah pasti akan mengamalkan kunjung mengunjungi, bermaaf-maafan dan lain-lain. Antara kefahaman yang terdapat dalam artikel ini adalah yang pertama, fahaman politik kepartian. Ianya berlaku kerana wujudnya pelbagai parti yang mempunyai kefahaman tersendiri. Dan yang kedua, pengaturan kefahaman politik kepartian. Ia dianggap mendorong masyarakat untuk mampu memahami dan menilai sendiri ideologi dan fahaman yang dibawa. Dan yang ketiga, tidak mengetahui maksud fahaman politik kepartian. Ini kerana mereka tidak mengambil peduli tentang hal-hal politik di dalam negara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cabaran dalam mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia. Isi pertama ialah hubungan antara etnik menjadi kurang aktif. Hari ini kerana masalah perbezaan geografi antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak merupakan halangan ke arah usaha untuk mewujudkan integrasi nasional. Okey, yang kedua pula ialah perbezaan jurang pendapatan, pengeluaran, kekayaan, pekerjaan dan jurang pendapatan antara sektor awam dan sektor swasta. Hal ini kerana perbezaan budaya dan sosioekonomi antara Melayu dan bukan Melayu. Cabaran yang terakhir adalah Malaysia mempunyai rakyat berbilang kaum, agama dan budaya yang berciri-ciri tersendiri dan berlainan, di mana ia dipanggil sebagai identiti nasional. Okey, jadi bagi cabaran untuk perpaduan kaum, poin yang pertama adalah menghilangkan kepercayaan negatif antara satu etnik berdasarkan fizikal biologi sesuatu etnik. Seperti contoh, di Malaysia kita mempunyai 3 kaum khususnya iaitu Cina, India dan Melayu yang masing-masing mempunyai perbezaan di antara warna kulit, contohnya perbezaan bahasa. Perkara itu tidak boleh menjadikan sebagai punca kita berbalah. Malah perkara itu boleh menjadikan kita lebih rapat untuk mengenali antara satu kaum, untuk belajar adat sesuatu kaum itu. Jadi poin yang kedua adalah hubungan etnik menurut Islam diaplikasikan dalam masyarakat berbagai etnik di Malaysia. Dan poin yang ketiga adalah menggalakkan penglibatan politik semua kaum, mendorong penglibatan
aktif semua kaum dalam arena politik. Di dalam arena politik ini, kita khususnya di dalam Malaysia mempunyai banyak parti. Tetapi dari segi banyaknya parti itu, tidak semestinya harus kita spesifikasikan suatu kaum di suatu parti. Suatu kaum suatu parti itu akan menyebabkan lagi perbalahan. Disebabkan penyokong parti masing-masing akan menyebabkan perbalahan, rasis dan sebagainya. Kesimpulan yang terdapat dalam artikel ini adalah yang pertama, semua rakyat dan kerajaan haruslah bekerjasama dalam meningkatkan ekonomi dan perpaduan. Dan yang kedua, keamanan negara turut dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga, kita harus berganding bahu dan tidak mengharapkan dari pihak kerajaan saja.